أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tambah sedikit lagi ilmu. Moga-moga ilmu itu dapat mencerahkan sedikit hidup kita, agar kita dapat sedar bahawa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita ini adalah untuk beribadah kepadanya. Minta tolong ambil phone saya kat belakang saya. Terima kasih. Okey, insya-Allah moga-moga Allah bagi kita kebaikan dengan ilmu yang kita nak belajar pada hari ini, meneruskan pengajian kita di dalam kitab Talbis Iblis, tipu muslihat iblis. Tipu muslihat ni, adakah iblis tipu pada orang yang dosa? Yang dosa memang tertipu dah. Yang talbis iblis ni, tipu muslihat ini adalah disebut oleh Ibnu Al-Jauzi, penulis kitab ni. Dia kata bahawa sesungguhnya ramai manusia yang beramal tapi tertipu dengan iblis, tertipu dengan syaitan, sehinggalah mereka itu beramal tidak semata-mata mencari redha Allah, tetapi ada kepentingan-kepentingan tertentu, sehinggalah sebahagian daripada kita memperdagangkan agama untuk kepentingan duniawi. Ramai yang beramal tetapi beramal dalam keadaan tidak mencapai ittaqullah yang sebenar, iaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung pengajian kita ini, kita berada di muka surat 191, berhubung dengan tipu muslihat iblis atas ahli ibadah dalam hal ghanimah. Bab hari ini bukan kepada orang-orang yang pi kelab malam, bukan orang yang mabuk ketum pun bukan. Tapi iblis sedang menyesatkan mereka yang ahli ibadah, yakni dalam bab ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Maksudnya orang-orang ni adalah manusia hebat yang keluar berperang di jalan Allah. Berperang ni bukan perang biasa, menentang tentera kufar. Lalu kemudian Islam membenarkan kemenangan dicapai, maka harta semua yang diambil daripada tentera kufar adalah menjadi hak mutlak kepada tentera Islam. Tetapi bukanlah kepada peribadi tentera, bukan, tetapi kepada Islam. Maka itu dipanggil sebagai ghanimah ataupun harta rampasan perang. Kalau pergi perang, maka dapat tawanan, itu jadi orang Islam punya. Dapat harta, itu jadi orang Islam. Dapat makanan, itu jadi orang Islam punya. Jadi bab pada malam ini nak cerita tentang bagaimana orang yang pergi berperang, dia ni ahli ibadah lah, pergi perang, dan ada kemungkinan besar dia jadi syuhada lah. Tapi rupa-rupanya dia terpesona dengan harta rampasan perang.
ada yang curi bawa balik ke rumah dia, ada yang ambil jubah tu dia tak bagi tahu dekat Nabi, ada yang ambil selimut dia tak bagi tahu dengan para sahabat yang jaga bahagian ghanimah. Dan rupa-rupanya bila saya tengok dalam tajuk ni, saya ambil masa rujuk dalam kepelbagaian hadis yang sahih, kita jumpa cukup banyak para sahabat Nabi SAW yang pi perang, dapat harta ghanimah, rupanya lepas mati ada azab kubur atas mereka, dan disebut oleh Nabi ahli neraka atas mereka. Nah, baik, kita mula. Iblis mengelabui para mujahid. Iblis dia rabunkan mata orang yang pi perang di jalan Allah ini, ya, tatkala mendapatkan ghanimah ataupun harta rampasan perang. Menang-menang dah, semua hak milik musuh yang ditawan menjadi hak milik Islam. Maka di sana berlakulah sehingga mereka mengambil sesuatu harta yang tidak halal baginya, yakni untuk apa, sepatutnya dia terima dan serah kepada pengendali harta terlebih dahulu, tapi dia ambil dia secara peribadi, bawa balik pi rumah dia, dia guna pi rumah dia. Harta rampasan perang memang betul menjadi hak milik tentera Islam, tetapi menjadi hak milik kerajaan Islam. Dia tak boleh ambil secara peribadi. Ya, jadi orang ni bukan orang yang biasa-biasa, tapi mereka dipanggil sebagai mujahid, orang yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini terjadi kerana pelakunya mempunyai sedikit ilmu, sehingga dia beranggapan bahawa harta orang kafir halal bagi muslim manapun. Ini kedangkalan ilmu. Dia ikut tak pergi perang, dia ikut pergi perang, tapi dia tak taat dengan perintah Nabi. Kalau kita cerita dalam cerita bab perang Uhud, memang banyak jadilah. Ya, dalam perang Uhud tu banyak jadi. Asbab kekalahan cerita dia pasal apa? Sama harta rampasan perang. Manusia dengan orang tok guru pondok, kami dulu duk mengaji di pondok, tok guru pondok dia kata kita ni kalah dengan 3 ta. 3 ta. Takhta, wanita, harta. Kan itu dia pesan kat tu. Maka sampai bab macam ni kat ni. Bab macam ni, yakni mengatakan bahawa ada di antara mujahidin kita ni pun termasuk dalam orang yang ambil harta tanpa pengetahuan Nabi, tanpa pengetahuan kepada AJK lah yang mengendalikan harta rampasan perang tersebut. Dia ambil ikut suka hati, yakni dia tidak tahu bahawa menggelapkan harta rampasan itu atau hulul termasuk dalam maksiat dan dosa besar. Iblis kata kat dia macam mana dia tipu? Iblis yang tipi dekat mujahidin, dia nanti kata kat dia, hampa pergi perang susah-susah, setakat benda-benda biasa ambil bawa balik jugalah. Kan hampa perang ni banyak dah pahala ni. Jadi apalah salahnya bawa balik dengan lebih kurang ni, tak ada apa. Maka sebahagian daripada mereka mengambil harta-harta rampasan perang dan menjadi milik peribadi kepada mereka. Sehinggalah nanti kita akan tengok di dalam beberapa hadis. Saya sempat siang tadi tunggu mengemah sebab sekejap lagi lepas ni nak pergi ke Melaka. Ada program pagi besok di kem Sungai Udang, program mengaskar pukul 10 pagi. Jadi sambil-sambil duk mengemah tadi tu sempat cek beberapa hadis. Allahu Akbar. Takut ni mujahidin masuk neraka. Tentera tu ni yang pergi perang tu kan, ya, perang pula tu ada di antara mereka yang duduk saf pertama masuk neraka. Kita bukan kata perang duduk saf pertama, semayang pun tak mau duduk saf pertama. Sungguh sampai ketua dah tak minat langsung nak duduk saf pertama.
Ni yang ni. Depa ni pun sabit kepada sesuatu yang dinukilkan di dalam kitab As-Sahihain Bukhari wal Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia menceritakan bahawa kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Tuan-tuan, salah satu peperangan adalah perang Khaybar, ya. Lalu Allah memberikan kemenangan kepada kami. Maka kami tidak mendapat harta rampasan perang yang berupa emas atau perak macam tempat-tempat lain perang, tapi berupa hanya peralatan, makanan dan pakaian. Senjata dapat, makanan dapat, mewah, pakaian dapat, menjadi hak milik Islam. Kemudian kami pergi ke lembah, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang budak lelaki. Zaman Nabi ni, Sayyidina Ali dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, mereka umur 14 tahun. Dia pergi jumpa dengan Nabi lah. Dia kata, ya Rasulullah, kami nak pergi perang. Umur 14. Kita 84 dah. Tak pergi mana lagi? Tu. Lepas tu umur 14 pula tu minta perang duk Sam tamu. Tu beda dengan kita. Kan ya? Maka ada budak lelaki yang pada kami tiba di persinggahan, budak yakni budak Rasulullah SAW tersebut berdiri hendak melepaskan pelana tempat duduk di atas unta tu, namun sebilah anak panah lewat mengenainya dan membunuhnya. Ni dalam perang Khaybar. Menang dah. Ya, cuma nak kemas-kemas saja. Lalu spontan kami para sahabat kata, jom dengar betul-betul kan. Seorang budak yang pergi sama dengan Nabi perang Khaybar, dan dia ni budak yang dipanggil sebagai apa kita panggil, orang yang budak yang bekerja dengan Nabi tanpa sebarang bayaran lah. Okey. Lalu ketika dia mengemas-kemas pelana kuda tu, lalu maka dia tu terkena satu lagi anak panah menyebabkan dia mati. Maka dengan spontan kami sahabat-sahabat yang berada di keliling, maka kami menyatakan selamat baginya, ya, selamat baginya, dia telah mati syahid ya Rasulullah. Hukum akal clear lah, mati syahid lah. Sebab mati tu perang tak selesai lagi, tapi kemenangan dah ada, ya. Maka namun Nabi SAW bersabda, dengar elok-elok tuan-tuan perempuan ya, tidak, ya, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya jubah yang digelapkannya akan membakar dirinya di neraka. Dia mengambilnya pada perang Khaybar, pada waktu harta rampasan perang, sebelum dibahagi-bahagikan kepada mereka berhak. Patutnya harta rampasan perang tu disimpan, himpun dulu dan dibahagi-bahagikan sama rata. Masa dihimpun harta, satu helai jubah dia tak serah kepada AJK yang menguruskan, lalu dia pakai, dan kemudian dia mati. Sahabat kata dia syahid, Nabi kata la, dia tak mati syahid, dan dia akan masuk neraka dengan dibakar dengan jubah yang diambil pada hari itu. Wal'ayadu billahi min dhalik. Nak peringatkan kita bahawa setan dia buat macam ni. Allah tak apa, ambil pila sikit ya, sikit saja. Rasuah baru ambil RM250, sikit je. Dah jubah ni tak sampai pun RM15 mungkin, kan? Tapi masuk neraka. Allah sikit-sikit tak ada masalah, baru RM250 dia mula naik lah. Allah tak ada masalah, baru 2.5 juta. Dia dah mula gitu. Setan duk main talbis iblis, dia duk main ambil pila, bukannya selalu, sesekali saja. Sesekali saja. Ya, jumpa merata-rata. Kita pernah dengar, tengok dalam berita apa nama ni, ada satu tempat di negeri Kedah, ada penjawat awam
Bila SPRM siasat di rumah dia, duit bersusun dalam dinding dia ni. Dalam dinding ni duit bersusun. Tu. Duit bersusun tak padan dengan gaji dia tu. Duit tu 1 juta lebih dia ada. Gaji dia jauh lah. Hidup mati semula tak ada kot. Itu. Tapi tak tahu macam mana. Yang heran pula tu, anak-anak dia tahu duit dia tak makan. Tu. Anak-anak cerdik anak-anak ni. Mata duitan juga anak-anak pun. Tu. Hak tu juta ni yang ni. Satu lai jubah saja ambil. Hak orang lain. Kan? Dang mana duduk? Api neraka. Jubah tu akan dipakaikan, jubah tu akan dibakar dalam api neraka atas tubuh badan dia. Tambah-tambah kita duk ambil hak orang lain. Saya bila sembang pasal faraid contohnya, ceramah saya pasal faraid memang jadi viral lah dekat TikTok. Kan ya? Memang duk sebut juga. Kadang-kadang kita anak-anak lelaki Pak Long, Pak Lang, Pak Teh ni rasa jantan sangat lah tu. Akhirnya dia tak bagi harta orang lain. Dia ambil, dia guna harta tu, bubuh nama dia sahaja, meniaga pula atas tu, tanam pula hasil apa semua ambil pula tu. Ni satu lai jubah ya masuk neraka. Tambah kalau hang ambil tanah orang 20 ekar. Kan, kalau hang ambil tanah orang, tanam pula tu musang king atas tu, untung sampai 1 juta. Nalar ke? Manusia lah jahat sungguh-sungguh. Ya, jahat sungguh-sungguh. Okey, jadi ni nak cerita satu saja, nak cerita betul. Apa katanya? Talbis iblis lah. Iblis lah kata, Allah sikit saja, jubah yang ambil pilah, nak kira apa sangat. Iblis dia main macam tu. Tapi iblis dia tak cakap kedah lah macam saya. Tapi dia beritahu macam tu. Allah ambil piah. Bukannya ada apa-apa, mereka pun tak mau. Harta ghanimah setelah kita menang di medan perang, harta tu dikumpulkan dulu dan kemudian disenaraikan, diserah kepada kerajaan Islam. Kemudian selepas itu bila Nabi kata boleh dibahagikan, barulah dibahagikan kepada mereka yang punya kelayakan. Tapi ketika dia kutip harta rampasan perang, dia tak serah kepada Nabi, dia tak serah kepada kerajaan Islam. Dia ambil jubah tu, tak tahu mungkin jubah Al-Haramain ke, lawa sikit lah gambar kan ya. Bawa balik pergi rumah dia, kemudian dia pakai. Maka sahabat-sahabat menyatakan dia syahid. Nabi kata tak. Ya, jubah yang dia curi atau dia menggunakan bahasa menggelapkan. Menggelapkan. Ni kita dengar macam-macam lah ni. Macam-macam lah ya. Segala macam lah. Zaman lah ni bukan sikit-sikit. 43 juta. Kan ya, 50 juta. Dia bukan kecil-kecil punya cerita. Hak ni besar punya cerita. Baik. Mendengar sabda itu, orang ramai ketakutan. Seorang lelaki datang membawa 1 atau 2 tali sandal. Dan dia berkata, aku mengambilnya pada perang Khaybar. Nabi kata, ni hak mati ni, dia masuk neraka, dibakar dengan baju tu sebab hari tu dia curi dalam perang Khaybar. Sahabat-sahabat yang lain pun rupanya ada yang curi juga. Dia pun tak nampak kata curi yang tu. Dia pun kata tak ada apalah, setakat tali kasut. Tu kan, tali kasut saja disebut sini ya. Dalam perang Khaybar dihantar balik kat Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata, itu 1 tali sandal daripada api neraka atau 2 tali sandal pun api neraka. Janji hang ambil hak orang saja clear. Ni bila pembukaan tadi tu, ada kita juga. Kita pun tak tahu ilmu dia ambil tang mana. Kami dulu di kampung lah. Saya di Kedah. Di Kampung Paya Bendang, Batu Belacan, Bukit Selambau, Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah. Panjanglah alamat dia tu. 08010 apa nama saya pun lupa dalam tu. Okey. Tapi nak bagi tahu, kampung kami tengah-tengah, sebelah bawah padi, sebelah atas estate. They main time bulan 11 dengan bulan 12. Kalau siapa geng yang ulang pi Penang, bulan 12 dia ada satu pesta di Pulau Pinang.
Kan ya? Pesta pun panggil pesta Pulau Pinang lah. Pesta Sungai Nebong. Tiap-tiap tahun sampai lah. Start berapa puluh tahun dulu maksiat. Sampai lah maksiat. Dia tak berhenti. Sampai lah. Tiap-tiap tahun. Orang kampung ni. Dia tak duit bukan ada pun. Masa tu. Allah tahu 80-an duit bukan ada. Akhirnya dia buat macam mana? Maka ada di antara kita ni pi curi kertas kerap. Pi curi kertas kerap. Orang tua-tua pesan, depa keluar fatwa, hampa nak curi jangan curi kebun Melayu. Yang orang tua pun bodoh pun macam tu. Fatwa depa pun keluar. Jadi puak-puak ni curilah. Curilah kebun yang apa bangsa selain daripada orang Melayu lah. Maka dia kata tak ada apa, yang ni tak berdosa. Dia kata tak berdosa. Karut marut. Tapi alhamdulillah, dia naik, kami orang budak-budak kampung ni pakat keluar pergi mengaji pondok, pergi mengaji sekolah agama, semualah pergi masuk universiti apa semua. Alhamdulillah lah, dia tak ada lah. Fatwa tu tak ada lah ni. Tapi nak bagi tahu pada kita tu lah, pemahaman pelik-pelik ni, setan dia main. Yang pertama adalah asas dia adalah apa? Asas dia adalah ilmu tak ada. Hampa nak curi boleh, jangan curi orang Islam punya saja. Hak bukan Islam tak apa, hampa boleh curi. Mana main hukum? Hukum kalau hang curi berdosa, tetap berdosa. Tak kira lah. Janji bukan hang punya. Bukan kata curi besar. Selipar di masjid ni. Selipar di masjid. Kadang-kadang selipar yang hilang paling banyak sekali di masjid surau. Tu tak tahu pasal apa. Tempat lain tak hilang. Saya pergi semayang Jumaat, pakai selipar ni lama dululah, selipar Dr. Kadin. Woi, 280. Kita jalan tapak kaki sakit tapi beli hak lembut sikit lah kan. Elok parking kereta, parking pula dia pun elok sebelah dengan pasu bunga masjid. Confirm tak hilang lah. Confirm tak hilang lah. Kita baca khutbah ni punya power. Selesai keluar, tengok kereta elok tempat parking. Tapi nu yang apa selipar tu, tak ada dah tempat parking tu. Tak ada lah. Depa tak curi yang selipar Jepun hak RM2.8, depa tak curi. Tu alhamdulillah. Balik pergi rumah, yang pertama ni Allah uji kita tengok, tak apalah beli lain je lah. Kalau tak hilang tak boleh beli. Contohlah kan. Itu pertama. Itu tuan-tuan kalau baca dalam surah Ali Imran pada ayat 200. Allah ajak kita isbiru wasabiru, sabar dan pertahankan kesabaran. Kali pertama pipi tengok, dah hilang nak buat macam mana? Kan ya? Maka kita pun start kereta kaki ayam lah balik sampai rumah bagi salam dengan bini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni pasal apa ni? Pi kaki orang balik kaki ayam. Dia main ujian kedua, kita pun hilang pertimbangan. Memang puak-puak masjid kerja lain tak ada, curi aja. Sedangkan kebaikan banyak pada kita tadi. Ni. Jadi jangan ada pula tu orang dia hilang, lepas tu dia pergi cari yang lebih kurang yang dia punya. Ni pun satu. Hak buat pun perangai orang tua-tua lebih kurang tu. Dia pergi tengok, ni lebih kurang aku punya ni. Kira dia tahu bila dia sarung, dia tahu ni bukan dia punya. Tapi dia ambil biar, daripada curi aku punya, aku curi dia punya. Jadi dah lah makin tua tapi bodoh juga. Iya sungguh. Allahu Akbar. Jadi ni cara ni iblis. Dia pusing cerita. Tak apa, ambil pi ya. Kan kata masjid tak apa, wakaf. Lagi tak boleh. Tu masjid punya. Jangan tu masjid punya. Kadang-kadang EJK surau pun perangai tak senonoh ke? Betul. Perangai tak senonoh ke? Dia bawa main kereta dia 2-3 biji, parking atas tu, tarik pipe, ayak surau dia pakai pergi basuh kereta dia. Sedangkan kereta ni kereta wakaf, mana boleh guna untuk peribadi? Kan? Ambil pula, pakai pula vacuum surau pula tu, elektrik pun surau punya je tu. Nala reka. Iya. Kadang-kadang EJK pun bukan cerdik sangat. Iya, betul. Jadi kita kena faham. Dan dia main satu baik kita ni bila tak ada ilmu, setan dia masuk ni, talbis iblis. Allah hang EJK. Apalah salahnya? Hang duk jaga surau lama dah pakai pi ya. Habis. Ni talbis iblis. Okey.
Ni bahaya lah. Hari dulu saya ada tegur satu tempat juga tu. Lepas tu terus tak panggil. Tu AJK lepas tu tak panggil. Okey. Jadi insya-Allah kot di sini panggil kot. Okay. Cuma tak, memang nak bagi tahu benda-benda mengarut berlaku lah. Benda-benda mengarut berlaku. Baik. Jadi terkadang maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bukan hanya selai baju tu. Hang ambil satu tali sandal pun atau dua tali sandal, maka itu semua adalah bahan bakar dalam api neraka. Itu termasuk di dalam curi hak orang lain. Itu bahaya. Dan terkadang seorang mujahidin ini sudah tahu pengharaman tersebut, namun pada saat melihat harta rampasan perang yang melimpah ruah di hadapan matanya, dia tidak dapat menahan diri dari mengambilnya. Perang-perang menang pakat mati habis lepas tu dia tinggal berlambak-lambak apa lagi. Maka dia hilang pertimbangan. Bila hilang pertimbangan, dia lupa. Bukan dia tak tahu kata benda tu haram. Dia tahu. Tapi dia nampak macam rugi kalau tak ambil ni, bukan selalu main. Kan ya? Rancangan yang lebih kurang macam ni, peluang yang macam ni, maka dia pun rembat juga. Sekali lagi kita tengok beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya tengok di dalam hadis-hadis yang sahih yang nak menyokong apa yang disebut oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya ini, Talbis Iblis. Dalam kondisi lain boleh jadi kerana dia menyangka bahawa jihad yang dilakukan itu dapat melindungi dari hukuman akibat perbuatan curi itu. Aku dah pergi perang lawan tentera kafir, tak kalah ambil baju selai pun kena masuk neraka. Dia pakai macam tu. Kadang-kadang umrah macam tu lah. Tapi bukan Ustaz Azwan dan Ustaz Zahzai lah. Ada juga ejen-ejen umrah ni. Mereka kira pahala bila hampir Masjid Nabawi, bila hampir masjid ni kira daripada mula dari KLIA terbang pergi sana, 3 hari di Madinah, 5 hari di Mekah, lepas tu pergi Taif ke apa lebih kurang, patah balik KLIA. Maka ada dia punya mutawif ni, tak tahu dia pakai kalkulator apa. Dia kata dapat umrah dalam tempoh tu 24.4 juta. Pahala. Tang mana dia kira saya tak tahu. Akhirnya orang yang pergi umrah ni, dia tengok dia 24.4 juta. Takat tinggal sembahyang subuh tak ada masalah. Boleh potong sikit, tak apa lagi, potong 0.4 juta. Ada 24 juta lagi. Tak tahu. Tu. Tak ada. Ajaran Nabi dia tak mengajak macam tu. Maka ni pun salah satu dia. Kita duk anggap macam amalan kita dah besar sangat, akhirnya buat benda haram tak ada masalah, dia nanti padam. Tak. Ubat ataupun penawar dengan racun dia tak boleh duduk sekali. Campur keduanya, rosak. Memang rosak. Racun masuk dalam badan kita, boom, immediate dia akan attack lebih kurang 15 minit yang pertama. Tiba-tiba kita nak cari penawar, cocok masuk, tak cukup. Penawar tak kena, ambil penawar lain, tak kena. Dos tak cukup, itu tak cukup, ini tak cukup. Akhirnya mati dalam keadaan racun yang merebak dalam badan. Itu maksudnya. Jangan buat benda haram dalam keadaan kita buat benda baik. Kenapa? Sebab benda haram ni akan menjana lebih besar dia punya dosa dan lebih besar kekacauan, sehingga akan merosakkan keseluruh amal ibadah kita yang baik itu. Dahlah yang baik tu pun kita buat sikit je. Sampai ketua semayang ni doa iftitah tak baca. Saya tak baca Ustaz, sunat. Sampai ketua menyunat. Betul. Apa perangai? Hang bacalah yang pendek-pendek pun. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukuplah. Punya besar Allah bagi tahu siapa yang baca ni, kata Nabi, Allah buka pintu langit, turunkan rahmat kepada dia. Tak mau juga. Tak mau gitu.
Kan ya? Maka ruginya kita. Jadi dalam hal ini, ketahuilah bahawa ada ke tidak iblis masuk kepada tentera-tentera mujahidin? Ada. Zaman Nabi ada. Sebab tu ada orang pernah tanya saya rasa dia ceras kot. Ada ceramah tak tahu maulid ke apa. Dia kata, ustaz, saya ni kalau boleh lah, kalau diberi ruang nak balik kalau beli ruang lah, kalau diminta, maka saya nak balik hidup di zaman Nabi. Apa hukumnya ustaz kalau kita rasa macam tu? Saya kata hukumnya hang tak payah berangan. Betul dia kata gitu. Hukumnya hang tak payah berangan. Pasal apa? Disebabkan punya ramai orang hidup di zaman Nabi masuk neraka. Kan? Puak saudara Nabi pun masuk neraka. Ni hak pi perang pun masuk neraka. Kenapa hang Allah Ta'ala tak bagi duduk situ? Hang jadi orang Melayu pun masjid tak main. Tambah-tambah nak hidup zaman Nabi konon. Dah tak layak kita tu. Sebab tu pilihan Allah adalah pilihan yang cukup sempurna. Ustaz, saya kalau boleh nak jadi orang Arab, ustaz, tak payah hang jadi Jawa pun lupa diri. Sungguhlah apalah, tak payah, hang tak layak. Maka bersyukur je dengan apa yang Allah bagi dan buat dengan cara yang betul. Kadang-kadang manusia ni kan ya, hak ada dia tak mau bersyukur, dia duk fikir benda-benda lain. Baik. Bab ni malam ni kita cerita tentang adanya iblis dan syaitan yang masuk dalam tubuh badan para mujahidin. Para mujahidin, saya ada 1-2 sahabat yang bergerak daripada Malaysia pergi masuk belajar, kemudian pergi di Pakistan, masuk di dalam tentera gerila, kemudian pergi perang di Rusia, kemudian baru saya ingat baru setahun kot dia meninggal di sebelah sana juga. Dan macam-macam lah keadaan, bukan kata orang ni je. Kita baru ni kita dapati ada di Ukraine pun ada tentera upahan, dan macam-macam ada manusia. Ya, maka dia begini, matlamat hidup kita tu dan nak buat seharusnya berpandu kepada ilmu. Ada sahabat-sahabat, saya ingat 7-8 tahun lepas lah sebelum Covid, rombongan-rombongan daripada Palestin. Saya masa tu tengah forum dengan Imam Muda Ashraf, kalau tak salah saya lah, di Masjid Putrajaya, Masjid Merah tu, Putrajaya tu. Tengah-tengah forum ada grup Arab daripada Palestin, mereka mai situ. Kemudian mereka dengar sampai habis forum. Habis forum, pergi pakat-pakat duk sembang. Pakat-pakat duk sembang dengan mereka. Lepas tu kita tanya dia, adakah mereka memerlukan kita orang Malaysia ni pergi sana, membantu mereka dalam perang dan sebagainya? Dia kata jangan. Orang Malaysia kalau nak bagi duit, bagi ubat, bagi pakaian, bagi ketenteraan, bagi apa yang ni saja. Bagi yang tu saja, bagi senjata, hak tu cukup. Orang Malaysia tak payah pergi. Pasal apa tak payah pergi? Dia kata nanti kami ada 2 kerja. Awak kerja apa? Kerja pertama lawan Israel, kerja kedua jaga orang Malaysia. Tak ada kami nak buat. Jadi kita ni kalau nak buat apa-apa pun perlu ada ilmu, insya-Allah. Okey? Baik. Kita fahamkan bahawa orang yang pergi perang, harta ghanimah atau harta ghanimah tu harta rampasan perang, sudah menjadi hak kerajaan Islam dan dia akan dibahagi-bahagikan kepada pejuang-pejuang. Tapi rupanya iblis masuk dalam mereka ni, bagi tahu kata hang ambil, hang duduk diam sudah hang pakai. Dan rupa-rupanya mati dia, mati dalam keadaan pakai pakaian yang haram. Ini bukan cerita yang bilion-bilion, yang puluh-puluh juta, yang jumpa dalam dinding 1 juta tu bukan. Ini tak, ni cerita tentang mungkin jubah kita harga RM85 atau RM115 hak tu je, tapi masuk neraka. Ni bukan cerita pasal 1 jubah, tapi 1 tali sandal saja masuk neraka. Sepasang tali sandal 2 kali masuk neraka. Nak menunjukkan bahawa sesekali jangan ambil hak orang lain. Simple. Hang nak makan, hang tanam sendiri.
Hang nak buat apa? Hang cari sendiri. Jangan ambil hak orang lain. Ya, ini bahasa mudah. Tapi iblis dia main kat kita, dia kata, Allah, ambillah sikit saja. Depa tak kata apa bukannya dosa besar pun. Sikit ya dosa tu. Dosa hang pi pahala hang pi perangkan banyak. Kan. Nanti dia boleh padamlah separuh. Ya tolak sikit pun tak apa. Kalau tolak 4-5 ribu masih ada 24 juta. Tu manusia. Okey, baik. Kita nak tengok. Saya memang plan lebih kurang pukul 8 lebih ni nak tengok dalam hadis ni. Yang pertama sekali, dalam hadis Nabi SAW, riwayat yang hasan. Hadis ni baik daripada Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tabari, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Hadis ni daripada Ubadah bin Samit. Nak cerita tentang harta rampasan perang. Ya. Nabi SAW bersabda, serahkanlah benang dan jarum. Tu hak kecil. Serahkanlah benang dan jarum. Yakni hindarilah khianat, kerana dia akan mengaibkan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak. Ambil apa? Benang dengan jarum ya. Tak pulang balik, itu nama khianat. Maka itu dia akan dimalukan oleh Allah di akhirat nanti. Malu macam mana? Esok di akhirat dia bangun, dia bawa benang dengan jarum pergi cari orang tu, nak pergi hantar balik. Sedangkan masa dia dah habis lah. Dan hadis ni nak menunjukkan juga bahawa sesuatu perkara tu harus dipandang besar. Walaupun perkara tu kecil, disebut benang saja, disebut jarum saja. Bukan tanah 2.5 ekar, bukan. Tak ada apa-apa kan ya. Yang cerita benang dengan jarum kita boleh bagi free. Tapi tak. Hak orang tetap hak orang. Ni kita yang main ceramah ni. Sebelum makan jangan pi bungkui. Apa perangai tak senonoh. Yang bungkui pula orang tua-tua pula tu. Iya. Sungguh. Majlis dibuat pada orang yang hadir sahaja. Habis dah makan sekali lagi baru mereka kata ada lebih. Masa tu pengurusi kata bungkui. Masa tu baru boleh bungkui. Tu orang perempuan. Mereka siap-siap dalam beg mereka. Bawa getah dengan plastik. Siap-siap bawa lah. Okey, azan-azan dulu insya-Allah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Ingat ya, yang tadi hak orang lain. Jangan ambil walaupun hanya satu jarum ataupun satu benang. Kalau terambil, maka pulangkan balik. Kerana orang ni dikatakan oleh Nabi SAW, mereka akan diaibkan di padang mahsyar nanti. Ya, orang yang curi walaupun sikit, tapi Allah akan dedahkan aib mereka. Okey. Kemudian yang kedua, hadis yang lebih kurang yang tadi juga. Ada sahabat Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan hadis daripada Ibnu Amr menyatakan sedemikian juga. Ada di antara sahabat yang mati, nama dia Karkara. Ya, mati dia ni mati perang. Ya, perang ni. Kemudian maka depa pun pi cek sahabat ni, cek. Maka baginda Nabi SAW kata nanti Zat. Maka Nabi kata sehelai dia ni masuk neraka. Para sahabat kata kenapa? Depa pun pi cek. Depa pi cek, rupanya mereka mendapati sehelai jubah yang dicuri daripada harta ghanimah. Sama dengan kes tadi. Sehelai jubah. Jubah lah dekat Malaysia lagi murah. Tak payah pergi beli di Mekah. Kan? Lagi murah kan? Senangnya jubah lah. Tapi itulah hakikatnya. Sehelai jubah saja. Tambah-tambah orang yang curi berbilion-bilion. Naya. Memang naya. Okey. Yang ketiga. Siapa lagi orang yang bab harta ghanimah kalau dia curi? Maka ada hadis sahih riwayat daripada Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Malik, Abdul Razak, Ibnu Hibban. Hadis sangat sahih. Banyak perawi-perawi yang sahih. Apa hadis ni? Hadis ni Nabi SAW tidak mahu menyembahyangkan jenazah orang yang mati. Nabi tak mau solatkan jenazah orang ni. Maka baginda Nabi SAW bersabda, temanmu telah khianat di dalam fi sabilillah. Maka kami pun memeriksa barang-barangnya. Maka didapati, ditemukan manik-manik perhiasan orang Yahudi yang nilainya tak lebih daripada 2 dirham saja. Dirham bukan dinar. Kan ya? Tu. Tapi nak bagi tahu bukan nilai dia tu, tapi sikap kita. Ya. Orang yang disebut oleh Nabi SAW ini adalah orang yang pergi perang dan memang jadi ahli perang. Kemudian menang dan balik, hidup dan sebagainya, dan kemudian mati. Dan kemudian kata Nabi SAW, aku tak nak solatkan dia. Hampa solatlah, aku tak nak pergi. Kita baca dalam hadis, Nabi ni dia tak solatkan jenazah ni dalam hadis tentang orang yang hutang. Orang hutang lah, hutang tu tak mau bayar. Bukan hutang dia nak bayar tapi dia mati, tapi hutang yang tak mau bayar. Surau ni kena besar sikit ni. Oh, belah atas ada perempuan kan? Ada kan? Tu dah naik atas dah. Tengok ramai sangat tu. Kat atas kosong, Tu grandstand tu atas tu. Percuma grandstand. Tak payah ambil tiket apa-apa. Okey, yang muda-muda pergi naik atas lah, biar pergi orang tua-tua yang di bawah. Kadang dibiarkan orang tua. Orang tua tu naik-naik pun gauk dua-dua kaki. Okey, baik. Itu nak bagi tahu bahawa orang yang curi harta ghanimah atau harta rampasan perang, maka Nabi tak mau solatkan jenazah dia. Ini menunjukkan bahawa berat. Itu nak menunjukkan berat. Yang seterusnya, ya, dia kalau kita baca dalam hadis riwayat yang sahih, Imam Ahmad, Muslim, An-Nasai dan Al-Bukhari juga, ya, yang cerita bahawa Imam Ahmad lah, terutama kalimah daripada Imam Ahmad Hanbal. Imam Ahmad Hanbal ni anak murid pada Imam Asy-Syafi'i. Dia bagi tahu dalam tulisan dia, setahu kami
Nabi tidak pernah menolak untuk solatkan mayat. Walaupun orang berhutang, ada beberapa kes, tapi selepas tu Nabi solatkan jenazah orang berhutang. Tapi kemudian selepas itu dalam kajian mereka mendapati, setahu kami Nabi tidak akan menolak untuk solatkan jenazah, melainkan dua. Yang pertama ghal, iaitu pencuri harta rampasan perang, dan yang kedua bunuh diri. Dua. Ini hadis sahih, ya, Al-Bukhari meriwayatkan juga hadis yang seumpama ini. Jadi dalam hal-hal lain, walaupun pada awalnya kita mengaji orang yang berhutang tu nak tunjukkan hutang yang tak mau bayar ni satu dosa besar, tapi selepas itu Nabi, beberapa ketika Nabi solat. Tapi yang clear, yang Nabi tak solatkan jenazah tu, bukan maksud tidak solat itu semua orang tak solat, bukan. Tapi Nabi suruh para sahabat solat. Siapa? Yang pertama ghal, mereka yang curi harta ghanimah dalam perang. Dan yang kedua, mereka yang mati dalam keadaan bunuh diri. Ini memang tanda tak baik lah. Memang tanda tak baik. Dan seterusnya yang terakhir, di dalam rujukan, kalau kita baca dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 161, dan kita akan jumpa tafsir yang cerita bahawa barang siapa yang mengambil harta rampasan perang atau ghanimah, maksudnya mengambil harta orang lain dengan cara zalim atau curi, maka ataupun ambil daripada baitul mal, ambil daripada zakat, ambil daripada orang miskin. Ni sehari dua ni kita diheboh-hebohkan. Di Terengganu ada pengurusi, boh nama bini dia penerima zakat, timbalan pengurusi pun join sekali. Dua-dua kena. Tu pengurusi tipu, tok siap dua kali lah tipu. Kalau pengurusi yang duduk di masjid pun menipu. Tu. Sebab kalaulah kita duk kata ini orang menipu, ni orang tak main masjid, okey lah kan. Ini orang main masjid yang duk pegang mikrofon, tuan-tuan dan puan-puan. Rupanya dia Sarip Dul, penyamun tarbus. Iya, sungguh. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang mengambil hak orang lain, ingat kita semua, ni hadis penutup ni. Sebab saya nampak makan dah siap. Kan? Ni hadis penutup ni nak bagi tahu. Ingat, siapa pun jangan ambil hak orang lain, walaupun satu jarum ataupun benang yang begitu murah. Maka siapa yang ambil pada hari kiamat, ia akan dipikul dan dikalungkan di batang lehernya. Demikianlah firman Allah Ta'ala dalam rujuk Ali Imran surah 3 ayat 161, yakni barang siapa yang berbuat khianat, yakni khianat terhadap tanggungjawab yang telah diberi, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khianatkan. Hari ini ambil rasuah, beli kereta, esok sebiji kereta hang tanggung pergi. Hari ini begitu-begitu dan macam-macam lah. Maka Allahu Akbar, jom kita belajar sedikit dan kita nak ambil pedoman. Jangan terpesona dengan talbis iblis. Tambah-tambah kita yang ada jawatan sikit ni, yang ada jawatan sikit, pengurusi surau, timbalan pengurusi, jangan bubuh nama bini pula. Kan, penerima sumbangan, penerima itu, penerima ini. Bini tok siap yang miskin pun tak mau bubuh. Contohlah, contoh. Ya, jangan buat benda-benda. Kita jadi orang-orang besar, orang yang mudah untuk terdedah kepada benda-benda takhta dan harta ni. Tolong hati-hati, jangan duk ambil hak orang lain. Nak pergi kerja elok-elok, nak pergi meniaga elok-elok, jangan duk ambil hak orang lain lah. Habis cerita. Ustaz, reta pun tak ada. Kalau reta tak ada, hang duk diam sudah. Pasal apa nak ambil harta orang lain? Tambah kita ni, orang lelaki ni, orang perempuan pun sama. Ni malam ni ramai sikit ni, tak tahu pasal apa, ada kenuri je. Ya, nak bagi tahu pada kita apa? Tolong peringat adik-beradik, saudara mara, mak bapak kita tu, jangan ambil hak orang lain. Terutama orang Melayu, perangai dia curi harta faraid nombor 1 dalam Malaysia. Termasuklah Jawa dan Banjar.
Apa dia peduli? Tukar nama lah, itulah, ini dan sebagainya. Harta kakak dia yang perempuan patut dapat 1/4. Tak dapat. Semua anak lelaki rembat. Buat itu, buat ini dan sebagainya. Curi bukan sikit-sikit. Bukan satu kes yang saya lalui. Tolong tengoklah. Tolong tengok, tolong bagi nasihat. Bukan satu kes. Tak cukup jari tangan kanan, jari tangan kiri. Tak cukup. Dua-dua kaki punya jari pun tak cukup. Maksudnya banyaknya kes curi harta faraid. Maksud harta orang lain. Kita baca dah hadis dulu-dulu ni. Lama lah, tak tahulah ingat. Kita ingat. Nampak muka macam tak ingat lah. Betul. Kita baca hadis lama lah. Apa hadis dia? Siapa yang curi harta orang lain walaupun 1 jengkai, maka dikubur lagi dia akan kena. Bukan di akhirat ni. Akhirat nanti teruk lah. Dikubur lagi dia akan disiksa dengan dihempak dengan 7 lapisan bumi tanpa henti. 1 jengkai lah. Ni hang curi tanah orang sampai separuh bukit. Lepas tu hang mati, hang tinggal harta tu bagi dekat bini, bini makan, anak-anak makan, seluruh ahli keluarga makan benda yang haram. Depa tak berdosa, depa tak tahu. Tapi rupanya depa makan, hang tanggung. Depa makan, hang tanggung. Rupa-rupanya di alam barzah dia menjadi satu lubang-lubang atau jurang-jurang daripada api neraka, sedang pintu neraka dibuka untuk dia tahu dah itu hang punya destination. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah bagi kita kebaikan. 1-2 minit silakan kalau ada soalan. Sila. Hang banyak juga tanya lah. Tapi bagus, tanya boleh. Sila. Oh, apabila satu-satu kerajaan, ya, satu-satu kerajaan, tak kisahlah siapa pun, dan tiba-tiba kerajaan itu dia tidak mengambil tahu hak rakyat, maka ada NGO ni dia bangun untuk berusaha bangunkan hak rakyat dengan beri kesan kepada kerajaan supaya kerajaan pandang. Adakah dari sudut hukum Islam dibenarkan? Ya, dibenarkan. Ya, dibenarkan. Ya, tu tak ada masalah. Kita boleh buat memorandum, kita boleh buat demonstrasi, kita boleh buat apa, dan kita buat satu contoh, ambil satu NGO pergi tolong orang miskin. Ni kami yang tak ada apa-apa ni, kita boleh tolong supaya jabatan-jabatan tertentu yang macam rasa macam dia tu slow sikit tu, dia nampak orang lain buat kerja, baru dia dapat dakwah dari sana dan dia akan turun pergi buat kerja. Boleh, tak ada masalah. Ya, tambah-tambah. Dalam hal ini dia kena papar sekarang. Dakwah dari sudut video, dakwah dari sudut gambar. Saya juru cakap kepada Global Ihsan Relief Malaysia. Ya, cari bantuan dan hantar pergi ke luar negara, ke mana-mana termasuk dalam Malaysia orang miskin. So kita war-warkan. Kita war-warkan. Rupanya dengan war-war ni ramai orang yang minat nak beri bantuan. Jadi boleh, tak ada masalah. Dan bila kerajaan, kalau nak kata kerajaan sempurna, dia takkan sempurna. Siapa pun naik, mesti ada kelemahan. Jadi NGO macam ni, mereka kena tampung dan tegur kerajaan supaya kerajaan boleh pandang balik keadaan tersebut. Wallahu a'lam. Sila. Sekejap dah. Betul. Cantik. Sebab soalan tentera, dia akan tanya tentera lah semua. Dia pengalaman tentera. Pi perang kan. Pi perang, tiba-tiba apa nama ni, orang tu dah mati. Senjata dia ada. Vic Morrow, Rick Jason. Ingat dulu zaman kita kecil-kecil dulu kan. Vic Morrow, Rick Jason lawan dengan Jerman. Boom, betul, mereka ambil senjata, bunuh balik itu. Adakah dibenarkan? Ya, boleh.
Kerana itu dalam suasana perang. Yang tak boleh, hang bawa balik rumah, buat niaga pula dengan benda tu. Contohnya, kegunaan peribadi tak boleh. Tapi kalau dalam waktu perang, tak ada masalah. Itu dibenarkan. Wallahu a'lam. Sila. Ni Zali kan? Wajib As-Sabirin. Allah Azli, ya, sila. Baik. Kita dululah masa jahil-jahil dulu, geng Sarip dulu. Tu kan. Kita geng dia lah. Okay. Jadi tak apalah yang tu lepas. Macam mana nak buat? Kita dah terambil barang orang. Dia ada dua benda. Kalau Al-Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Muri bin Hasan bin Husin An-Nawawi rahmatullah alaih, dalam kitab dia Riyadhus Salihin, dia bagi tu, kalau urusan dengan Allah, insya-Allah minta ampun dan taubat, jangan ulang lagi dah, selesai perkara. Tapi bila ada hak dengan manusia lain, hang buka aib orang lain, macam mana cerita? Hang ambil, hang curi buah cempedak orang lain, curi pula tu satu lori pula tu. Contoh lah kan, sebagainya. Maka macam mana gayanya? Maka pada asasnya, kewajiban pertama, asasnya wajib mengembalikan harta tersebut. Itu nombor satu. Ustaz, saya dah taubat dah okey, tak ada masalah. Tak selesai. Tak selesai. Senang hati hang kalau macam tu tu. Hang rembat best satu lorio. Contoh hak tadi tu kan. Maka wajib ganti balik. Pergi cari balik orang tu. Bagi balik harta senilai dengan dia. Ya, senilai dengan dia. Ustaz, dia pun tak ada, siapa pun tak ada. Kalau balik pergi dekat, saya ambil harta company contohnya, dia tanya kan. Kalau saya balik pergi company, silat-silat saya ke dalam, geng-geng saya lagi masuk ke dalam lagi. Dia akan jadi bala lagi besar. Maka boleh ambil duit yang kos berapa yang kita dah guna. Barang-barang tu kos dia berapa, maka pergi cari fakir miskin. Pergi cari fakir miskin. Ini kaedah yang diberi oleh Imam Asy-Syafi'i. Cari orang miskin, pergi bagi dekat dia. Tapi bagi tu jangan bagi tahu. Ini dulu saya curi harta orang. Bukan itulah. Okey. Jadi tak, pergi bagi dekat dia, ni ada hadiah sikit, niat dalam hati, bayar hal lama ni. Bayar yang dulu-dulu. Boleh? Tak ada masalah. Fakir miskin supaya di benda tu jadi manfaat. Tapi jangan bagi ke adik-beradik kita. Itu tak boleh. Sama juga dalam bab, ada orang buat dapur. Dapur dia harga 45,000. Tapi 45,000 tu semua duit rasuah. Kalau ikut mazhab lain selain daripada Imam Syafi'i, runtuh buang semua kali. Tu kan. Tak, Imam Syafi'i dia bagi tahu, kata apa perlu buat adalah ganti balik kos keseluruhan itu, pergi bagi kepada fakir miskin, rumah orang tua-tua. Kalau Azli tak ada tempat mana-mana, Ustaz Amra punya sekolah tahfiz ada. Contohlah. Okey. Jadi mana-mana saja janji kita bayar balik senilai dengannya. Wallahu a'lam. Okey. Insya-Allah moga-moga Allah bagi kebaikan berpanjangan. Seperti mana biasalah, setiap kali ceramah saya akan bagi tahu tentang sekolah tahfiz saya. Kalau siapa-siapa nak bagi sumbangan pada malam ini, dialu-alukan ya. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah lepas salat isyak kita ada doa selamat sikit. Kalau ikut sini, saya nak war-war dululah. Majlis kesyukuran malam ni Zul Hendri Anas dan Nur Jannah Daud pada malam ni. Jadi kita akan sikit baca doa selepas salat isyak insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zaman malam ni,